Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatankuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana pada malam ni kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua daripada kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan dibebaskan kita daripada azabnya di hari akhirat insya-Allah. Kita juga bersyukur di atas pertemuan, walaupun mengejut, saya hadir pun mengejut juga. Sebab tak boleh nak ambil jadual tetap. Ada janji dengan kawan-kawannya, bila kosong je saya free, saya telefon. Jadi dah petang dah baru telefon. Jadi alhamdulillah dapat juga hadir bersama-sama dengan sahabat-sahabat pada malam ni. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkatan di atas perhimpunan ataupun pertemuan kita pada malam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman lelaki dan juga orang yang beriman perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu perkara kepada mereka. Allah Ta'ala telah menetapkan pada mereka akan sesuatu hukum, lalu mereka mengambil sebarang keputusan yang lain. Dan barang siapa yang mereka itu memilih yang lain, derhaka mereka itu kepada Allah dan Rasul,
faqad dhalla dhalalan mubina, maka mereka itu berada di dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala dah memutuskan suatu perkara, sesuatu hukum Allah dan Rasulnya telah putuskan kepada kita, orang-orang yang mengaku beriman, dia tak boleh nak pilih sebarang keputusan yang lain selain daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sebab tuan-tuan, agama Islam ni ialah agama yang berkonsepkan kepada at-ta'abudi ataupun pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk manusia itu mengabdikan diri kepada aku. Ini Islam. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala dah putus satu perkara kepada kita, maka hendaklah kita taat, kerana itu adalah pengabdian. Tak boleh kita nak pilih hak lain selain daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka itu diajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah supaya menjadi hakim untuk memutuskan suatu perkara di antara mereka, hanyalah mereka itu berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kemudian kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi bila Allah menetapkan satu perkara, satu-satu hukum, liyahkuma bainahum, satu hukum pada kamu, maka orang yang beriman dia hanya berkata kami dengar dan kami taat. Kerana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mestilah mereka tu yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabb yang maha adil. Tak boleh kita nak kata bahawa ada peraturan-peraturan yang lain yang lebih adil di dalam urusan manusia ataupun di dalam menghukum manusia, kecualilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini i'tiqad orang yang beriman. Orang yang mengesakan Allah, mesti dia mengesakan Allah itu dengan tidak sama sekali dia menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mensyirikkan Allah sama ada di dalam bentuk zat, sifat dan juga af'al. Wala fi zatihi wala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dia tiga perkara tu. Tidak pada zat. Zat Allah itu mesti wahdaniyah, esa. Tak boleh disekutukan zat dia. Sifat Allah pun wahdaniyah, tak boleh disekutukan sifat dia. Dan begitulah juga dengan zat dengan af'al. Tak boleh kita nak menyamakan dengan sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman wajib, dia percaya dan dia yakin bahawa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sempurna. Kalau hukum hakam dia, wahwal ahkamul hakimin, wajib kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb
yang maha bijaksana, maka hukuman-hukumannya penuh dengan kebijaksanaan. Tak boleh kita nak kata bahawa hukuman yang dicipta oleh manusia itu lebih adil, ataupun menyamai keadilan Allah pun dah tak boleh dah. Apatah lagi kita nak kata hukuman tu lebih adil daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini i'tiqad orang yang beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala kata, barang siapa yang khiyar, dia ada pilihan. Dia ada pilihan. Mana ada double standard di antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk. Maka Allah Ta'ala kata, faqad dhalla dhalalan mubina. Orang ni dia berada dalam keadaan sesat, sesat yang sangat nyata dan sangat jelas. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah dia konsep agama Islam, konsep pengabdian. Kerana itu Allah Ta'ala disebut, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil yang lain selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka Allah Ta'ala tidak terima daripadanya, dan di hari akhirat ia akan termasuk daripada kalangan orang-orang yang rugi. Ni yang Allah Ta'ala sebut. Walaupun kita lihat kadang-kadang orang yang tolak Islam ni kaya, orang yang tolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ni jawatan dia tinggi, besar jawatan, gaji dia puluh-puluh ribu, ratus ribu sebulan. Tapi kita kena ingatlah, rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ni ialah di hari akhirat. Bila manusia kembali ke alam akhirat dalam keadaan dia tidak membawa amalan-amalan, suatu mereka hidup di atas muka bumi. Itu dalam ayat yang bacakan tadi Allah Ta'ala sebut apa? Wa ulaika humul muflihun. Golongan-golongan yang mendapat kemenangan, kejayaan ialah golongan yang sami'na wa ata'na. Golongan yang bila dia dengar je ayat Allah dan kalam Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka ia patuh, ia taat. Ini golongan yang muflihun, golongan orang yang berjaya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan maksud golongan berjaya tu kaya, bukan maksud golongan berjaya tu jawatan tinggi, tapi golongan berjaya ialah golongan yang dia berjaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar pada kita. Nabi kata, innakum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tazhar fikum sakratani, sakratul jahli wa sakratul hubbil ais. Nabi kata manusia ni dia akan berada pada jalan benar. Kamu akan sentiasa berada pada jalan betul, jalan benar, jalan yang ditunjuki oleh Tuhan kamu, selagi mana tidak timbul dua wabak kepada kamu, iaitu kejahilan, wabak kejahilan, dan wabak kasih sayangkan kehidupan dunia. Kalau dapat dua penyakit ni, Nabi kata payah nak duduk pada jalan betul, nak duduk pada jalan sebenar payah. Atau manusia nak bebaskan diri daripada penyakit jahil. Majlis ilmu ni ialah majlis yang dapat mengubat penyakit jahil, sakratul jahli. Pergi belajar untuk ilmu. Lepas tu disebut oleh Nabi, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an. Jadilah kamu orang yang mengajar, atau jadi orang yang belajar, atau jadi orang yang mendengar. Dia yang diistilahkan orang menuntut ilmu ni dua je, belajar, mendengar. Lebih pada itu tak ada. Duduk rumah, tengok TV, tak ada.
Itu ditimpa penyakit jahil. Waktu orang belajar, dia duduk di rumah. Majlis ilmu tak boleh duduk lama, panasan. Pan TV tak apa, 3 jam. Tengok bola tak apa, 5 game boleh lagi. Pagi duduk depan ustaz, muka macam nak mampus, macam muka lembu belakang semua. Bila nak habis datang ni. Tu cam lah tu, penyakit. Ditimpa dengan sakratul jahli. Perkara yang mendatangkan kejahilan, yang itulah hak dia suka. Perkara yang boleh mendatangkan ilmu, dia jauh diri. Ini Nabi sebut. Patut istilah orang minta ilmu ni, muta'alliman au mustami'an. Dua ni je. Kamu orang yang belajar. Tentuan ni tak masuklah istilah belajar. Belajar ada kitab, ada itu, ada pen, ada apa semua, ada belakalah. Itu nama belajar. Tak apalah, masuk golongan mustami'an. Cuma mustami'an ni dari sudut martabat dia, dari sudut fadilah lebih kecil lah. Nak banding dengan golongan muta'alliman. Golongan muta'alliman ni golongan belajar, lebih tinggi dari sudut fadilah. Nak banding dengan mustami'an. Mendengar ni tuan-tuan faham je lah. Mendengar, kalau ingat. So kata nak ingat, ustaz beritahu. Balik haram pun selipar pun tukar. Selipar sendiri pun tak ingat. Tak usah kata hak ustaz ke apa. Tengok kebir muka ustaz. Tak ngetel kan ustaz kabon dia. Padahal baru sekejap aku lupa. Tapi maknanya masuk lagi golongan belajar sebab mendengar. Kali tak ingat semua, ingat 1, 2, 3 patah, boleh ingat lah kan. Tapi kalau dengar pun tak, mana Nabi kata wala takun rabi'ah, tak boleh jadi golongan keempat. Dengar dak, apa dak, tu dak, ni dak, patah kata Nabi, maka binasa. Kemudian orang yang menuntut ilmu ni pula tuan-tuan, dia nak bebas diri daripada kalangan jahil, kena pergi menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, dan sentiasalah ia mendampingi para ulama. Mendampingi para ulama, para ilmuwan. Aku boleh ilmu. Kalau ulama pun dia maki hamun, dia cerca, dia hina, depan dia tak ada. Dia menuntut ilmu dengan siapa? Kalau dia sendiri benci kepada para ulama. Kata Nabi sebut perkara yang kedua, wasakratul habbil ais. Penyakit yang menyebabkan manusia itu tak boleh duduk pada jalan betul. Bila ditimpa dengan penyakit, sayangkan kehidupan dunia. Dunia diletak sebagai satu matlamat. Kalau dia kerja, dia letak matlamat dunia, maka dia akan langgar halal haram asalkan dapat dunia. Orang menuntut ilmu, dia letak matlamat tu dunia, maka sudah-sudah ni dia jadi apa? Syaitanul akhras. Jadi syaitan bisu, yang menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Kerana nak jaga dunia. Sebab matlamat dia letak tu dunia. Kita bekerja, letak dunia. Kita kahwin, letak dunia. Lebih tinggi daripada Allah, Jahannam. Kita berniaga, letak dunia. Lebih tinggi daripada Allah, jadi peniaga penipu. Asalkan untungnya. Kita berjuang pun begitu juga. Letak dunia, lebih tinggi daripada Allah, Jahannam perjuangan, rosak. Kita berjuang nak tegakkan hukum Allah, kan? Dia orang kata tak apa ustaz, kita ambil Putrajaya dulu, amboi.
Kita nak letak siapa atas ni? Nak letak Allah ke nak letak Putrajaya duduk di atas? Jangan berteori ikut suka nafsu je. Kita tak boleh nak letakkan sesuatu yang lain lebih tinggi daripada Allah. Letak Putrajaya di atas, jawapan dia, kita akan langgarlah segala-galanya. Berlaku matlamat menghalalkan cara. Kita kena letak Islam duduk di atas. Allah tu mesti duduk di atas. Tak usah bimbanglah. Dunia ni dia akan mengiringi akhirat. Nabi dah pesan dah dalam hadis dia, kalau kita cari dunia, kita akan dapat dunia. Tapi kalau kita cari akhirat, kita akan dapat dua-dua sekali. Tak usah duk gaduh sampai kita nak letak dunia tu lebih tinggi. Tak apalah guana-guana pun, tak apalah guana-guana pun. Asal apa? Asal kita dapat dunia tu. Putrajaya tunggu, dapat Putrajaya dulu. Pak Islam tu tak apa, kemudian dah kalau mati sebelum daripada tu. Tak, letak Islam tu di atas. InsyaAllah Putrajaya tu dia akan mengiringi, InsyaAllah. Faham kok tu lah. Sebab tu Nabi kata bila manusia tu ditimpa wasakratul habbil aish, dan mereka itu mengasihi dunia melampau, Nabi kata payah manusia ni nak duduk pada jalan betul, jalan benar. Kita jangan jadi gitu. Faham? Lepas tu dalam masalah hukum ni tuan-tuan, ya Allah, kadang-kadang kita tengok manusia ni berteori semata-mata. Bila Kelantan nak buat hukum hudud, seorang peguam wanita, dia kata pas pada ni bila Kelantan laksana je hudud, maka orang pun akan berlomba-lomba pergi ke Kelantan. Nak buat apa? Nak buat jenayah zina. Bukan Latifah Koya tu, seorang lagi tu, dia lagi Koya tu. Berat lagi hak tu. Berat belaka dua-dua tu. Maaf lah sebut je nama kan, senang. Berat belaka dua-dua tu, memang berat belaka. Jadi tuan-tuan, dia berteori, tasawur dia tu begitu, gambaran dia begitu. Kalau laksana hudud di Kelantan, maka orang pun akan berlomba-lomba pergi ke Kelantan untuk menginayai wanita, anak-anak perempuan. Dia bagi hujah kat tu, atas hujah sebab nak sabit kesalahan bi arba'ati syuhada, dengan 4 orang saksi. Tu saya cerita sekarang. Supaya kita tak tolong. Lepas tu bila orang dengar ilmu, lepas tu musuh Allah ni, perkara hak paling dia cuba sekat majlis ilmu. Sebab manusia ni bila jahil macam tadi sesat. Waktu puak-puak ni dia suka sangat kalau orang jahil. Suka jahil. Orang jahil ni suka sokong kezaliman orang jahil. Yang banyak menyokong kezaliman. Dan dibantu oleh ulama usul. Tu cerita lain. Bila nak cerita hak ni. Dan kan tuan-tuan, kita pergi ke Jeddah, tempat pelaksanaan hukum hudud. Mana ada orang berbusu-busu ke pergi sana nak berzina? Nak berjalan laki perempuan pun, kalau jumpa polis tanya, mau kahwin tak lagi? Tengok-tengok tak kahwin lagi, kena hukum. Tak ada orang berani keluar laki perempuan kalau bukan mahram. Ada kau orang nak pergi sana berzina? Orang tengok pun takut dah.
Pergi ke Aceh tu, penuh ke kapal terbang orang nak pergi berzina sana. Ni di Brunei siapa dia nak pergi berzina sana? Ada ke kaki-kaki berzina nak pergi sana? Berani? Tak ada pun. Dah tu apa yang hujah tolong berdoa sangat tu? Tak apalah lagi dia tu hujah tolong. Hak percaya tu lagi tolong. Kau duk pangkah dia tu lagi tolong. Pergi percaya juga. Tuan-tuan, kejap lagi saya cerita di Arba'ati Syuhada. Saya cuma nak sebut hari ni beberapa kekeliruan yang daripada dulu dan sekarang patut benda ni beres lama dah, 20 tahun lebih dah. 20 tahun lebih. Enakmen jenayah yang dibentangkan pada baru-baru ni cuma pindaan sahaja. Dah lulus lama dah. Tapi dia lulus setakat negeri Kelantan je. Tak sampai ke pusat. Sepatutnya pada baru-baru ni sidang Dewan Rakyat pada baru-baru ni boleh dah dibentangkan. Tapi kerajaan UMNO sebut sikit melengah-lengahkan pembentangan sehingga tak sempat nak bentang. Dah habis 2-3 hari lepas dah sidang. Kena tunggu yang akan datang pula. Tu belum lagi. Tak tahu lagi dulu izin bentang ke tak izin. Tak tahu lagi tuan-tuan. Ini dah susahnya nak melaksanakan. Jadi timbul beberapa kekeliruan ditimbulkan oleh golongan-golongan ni. Pertama, dibincangkan soal keadilan. Memanglah itulah keadilan Islam, tuan. Keadilan peringkat Islam kita. Kalau barat ni tuan-tuan, saya baca beberapa buku teori barat ni yang telah diterjemahkan, pengamal undang-undang barat ni yang diamalkan di mahkamah sekarang. Maksud adil bagi dia ialah majoriti. Itu maksud adil bagi teori perundangan barat. Sebab tu dia akhir sekali dia tengok juri. Juri angkat tangan. Kalau 10, 6 angkat tangan, 4 tak angkat tangan, maka menang. Ya, kaedah barat. Mana menang bagi dia ialah adil bagi dia bila majoriti. Dah kalau kena 10-10 tu kena rasuah belaka, kaki gila belaka. Jadi itu disifatkan sebagai adil. Itu barat. Perundangan dia. Undang-undang dia tu sendiri saja dah beribu kali dah bertukar. Akta bertukar, enakmen bertukar, rasa tak sesuai tukar, rasa tak sesuai tukar. Sama-sama lah tukar. Rasa nak bela mimpin tukar. Ni pula pota hak terbaru. Yang terbaru lebih berat lagi daripada ISA. Sesalah ustaz kena belaka sesalah. Ni tuan-tuan, undang-undang barat yang barat buat. Tapi adil bagi kita ini Islam, dia terhenti setakat apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasul. Dia terhenti situ. Tilka hududullah fala taqrabuha, tilka hududullah fala taqtaduha. Jangan melampaui sepadan. Setakat tu je Allah Ta'ala bagi. Apa yang Allah Ta'ala khabar, apa yang Rasul khabar, itulah adil. Tak boleh kita nak mencipta keadilan kita sendiri. Adil itu adalah hak. Dan al-haqqu min rabbik. Yang hak itu yang datang daripada Allah. Jadi tuan-tuan, di situ maka timbullah masalah keadilan. Pertama, hak dia timbul, orang Melayu je kena, orang Cina tak kena. Mana orang Islam kena, bukan Islam tak kena. Adalah Cina datang buat dialog lawan Cina.
Bila kita tanya dia pasal apa hak dia tolak, dia kata tak adil. Dia lah tak adil itu sebab apa? Kata orang Islam je kena, Cina tak kena. Padahal dia itu Cina. Tanya dia dah habis tu, mau nak juga ke? Curi potong tangan, dia kata tak nak. Dia tak nak, lu apa geger? Duduk dia diam, bukan nak kena kamu. Ada pula orang Melayu, tukang nyampuk pula, dia kata tak adil lah orang Islam je kena, orang Cina kena. Tak, Allah dah sebut dah kan dalam Al-Quran. Sebut dah dalam Al-Quran. Hudud ni ialah ajaran Islam, hukum Islam. Kena faham situ. Bila puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, fadukan ke atas kamu puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang beriman, difadukan ke atas kamu untuk melaksanakan qisas, bunuh balas bunuh ni. Allah tuan-tuan, untuk orang Islam. Ada pula orang Islam kata tak adil. Tak adil. Dah kalau kita nak bagi adil, kita ni masyarakat majmuk, ada Hindu, ada Buddha, suruh puasa belaka. Nak. Kita bila tanya Ramadan, kita pun beritahu semua orang kena puasa. Sebab tak adil lah. Kita kan masyarakat majmuk, jadi kena puasa belaka lah. Tu Cina pula beritahu bila Cak Gomeng, kita pun kena cakap. Tak adil dah lah. Akan kita orang je. Mari pula Buddha, Hindu, bila dia pawali dia tu, cocok sana, cocok sini, kita tak nak. Dia kata tak adil, kena belaka. Kita kan masyarakat majmuk, pakat badi gitu. Puasa Cina, pakai kering, tak boleh makan babi. Kering, tak urut. Berapa? Ramadan kita kena puasa. Itulah salah. Alam bab hukum ni tuan-tuan, dia berlaku. Dia dah berlaku. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, begitu juga dia menjadi pendapat, dalam satu pendapat Imam Malik, orang Islam ni dia tak kena, dia kena, dan orang bukan Islam ni dia boleh pilih sama ada dia nak kena hukum Islam ataupun tidak. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw arid anhum, kata Allah. Dan kalau mereka itu datang kepada kamu, maka hukumlah mereka di antara mereka dengan hukuman yang telah diterangkan oleh Allah, ataupun kamu berpalinglah daripada mereka. Ni yang Allah Ta'ala beritahu secara jelas. Kalau orang bukan Islam tu dia nak dihukum dengan hukum Islam, hukumlah. Kalau dia tak nak, berpaling, kata Allah, tinggallah. Biar dia hukum pula dengan hukum yang lain selain daripada itu. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Apa benda nak petikai? Apa benda ada susah sangat? Sekarang ni pun tuan-tuan, peraturan yang ada sekarang ni pun, kita ada 2 mahkamah dah sekarang ni. Ada mahkamah sivil, ada mahkamah syariah. 2 dah ada mahkamah. Hudud ni nak dimasukkan ke dalam mahkamah syariah. Apanya pula masalahnya? Sekarang ni pun tuan-tuan, kalau berzina orang lelaki, orang perempuan, salah seorang yang bukan Islam, Jabatan Agama dia akan bebas hak bukan Islam. Dia dah beratus tahun dah buat ikut ke barat tu. Dah lama dah tuan-tuan benda ni berlaku. Itu dari sudut yang bukan Islam.
dari sudut yang bukan Islam. Yang kedua, masalah yang dipertikaikan macam lawyer itulah. Dia kata orang akan habis pergi Kelantan sebab nak pergi berzina. Kenapa? Payah nak sabit kesalahan berzina ni. Kenapa? Nak kepada bi'arba'ati syuhada. Tuan-tuan, benda ni dah terang lama dah. Tak tahulah bahala dia tu tahap mana. Sampai tak faham-faham. Yang ada bi'arba'ati syuhada, sabit kesalahan zina yang boleh dihukum rejam sampai mati ataupun sebat dengan 100 sebatan. Mesti kesalahan zina yang ada bukti, yang ada bi'arba'ati syuhada, saksi 4 mata, saksi 4 orang saksi yang adil. Saksi yang adil ni tuan-tuan, adil dia ada pula dia punya kategori yang telah ditentukan. Orang yang dikenal, ma'ruf, dia tu tak tinggal sembahyang, tak fasik, tak buat dosa besar, tak kekal dosa kecil, dia ada. Ini orang baik-baik tuan-tuan. Kalaulah sekiranya seorang tu dia sanggup berzina sehingga dapat dilihat oleh bi'arba'ati syuhada, ni bukan jenis orang dia tuan-tuan, memang jahat dah lalu dah ni. Zina depan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiak, pengusir masjid. Ni bukan orang, ni memang jahat dah lalu, layaklah dia tu dikejam sampai mati. Manakala yang tidak ada bi'arba'ati syuhada tetapi ada bayyinah, ada bukti terang nyata, contohnya ada 3 je, tak cukup 4, maka dia dibawa kepada takzir. Takzir ni fleksibel dari sudut serah kepada pemimpin. Serah kepada pemimpin. Barangkali daripada 100 sebatan mengikut hudud, daripada 100 sebatan barangkali kena 99 disebabkan kerana tak cukup bi'arba'ati syuhada, tetapi ada bayyinah yang lain. Dan orang kafir pun boleh jadi bayyinah. Kalau sekian ma'ruf, dia tu baik, tak rajin nipu orang, sebagai penguat kepada bukti. Pergi kepada taksir. Bukan mereka tu tidak dihukum, mereka dihukum, tetap dihukum, tapi melalui takzir. Bila melalui takzir, kita fahamlah. Takzir. Cerita pula takzir. Bacalah jenayah tu. Takzir ni dia boleh mengikut keputusan syura. Nak hukum apa dia? Babi sangat ni. Babi sangat. Dia ada lah pula kategori. Kalau berulang kali begini, kalau banyak kali sangat begini. Dulu tangkap dah, buat lagi. Dia ada kaedah. Cuma kita nak sebut tu sebab ada orang kata bila tak ada bi'arba'ati syuhada ni, dah zina. Apa bodoh gitu dah lalu. Dekat Islam sebodoh tu, fahamlah. Ada bayyinah, bukti hak nyata, jelas kan. Lepas tu antara bukti hak nyata, hak jelas, banyaklah. Kalau bi'arba'ati syuhada tadi, dia ada pula syarat. Nampak batang celok masuk dalam lubang celok, kena ada syarat. Kan. Bukan senang. Tak, kalau orang tu sampai boleh nampak apa semua tu, lepas tu boleh berzina sampai nampak di bi'arba'ati syuhada, ni memang bukan orang tu, kebal tu, jenis nafsu kambing. Layaklah orang ni kena kejam pun kalau dia dah kahwin. Kalau dia kejam yang dah kahwin, hakmu dah merasai persetubuhan. Yang kena sebab ialah orang yang masih belum berkahwin.
Itu kalau ada bi'arba'ati syuhada. Kalau tak ada, pergi pindah kepada takzir. Pindah pada takzir, serah kepada pemimpin. Tengok keadaan guana. Apa parok angkat dia ni, bahan lebih sikit. Itu pandai-pandai lah. Lepas tu tuan-tuan, siapa dia nak pergi zina di Brunei? Ada orang sini berani nak pergi. Dengar apa takut dah hukum Allah ni. Dia punya hebat, haibah dia kan. Dengar takut dah. So kata nak buat, dengar takut dah. Dengar takut dah. Kita pergi Aceh 2-3 kali dah pergi Aceh sejak laksana ni. Pergi bawa rombongan masing-masing sembang. Jaga sikit. Ni nak cerita masing-masing tu takut dah. Jaga sikit. Suruh jaga sikit. Nak beli barang pun cuma takut curi. Takut jadi kes curi. Macam-macam hal lah tuan-tuan. Mana nak cerita hebat hukum Allah. Yang terakhirnya dah masuk isyak. Masih lagi dalam bentuk soal keadilan. Ya awak petikan lah. Ada kata dah sultan tak kena. Satu lagi. Sultan tak kena. Ginilah tuan-tuan, saya nak sebut. Sultan tak kena ni, tuan-tuan jangan salah ke hukum. Tuan-tuan kena salah ke tuan-tuan lah sendiri, diri sendiri. Sebab dalam enakmen jenayah hudud di Kelantan jelas disebut hukum ni untuk orang beriman, orang mukmin. Semua kena, tak kira rakyat ataupun raja. Itu termaktub situ. Kemudian sultan ni dia punya imuniti dia tuan-tuan tertakluk kepada undang-undang persekutuan, bukan melalui kita. Kalau kata dia luluh hudud, lepas tu dia tidak batalkan imuniti di raja, tak boleh juga kita nak hukum raja. Faham? Tak boleh juga kita nak hukum raja. Dan selagi pula raja, kalau dia nak berzina sekalipun, takkan dia nak berzina depan bi'arba'ati syuhada. Dia lagi payah. Semuanya terlindung belaka, dengan jaga, dengan tu, dengan ni, ada belaka. Kalau dia buat jahat belakang orang, tak tunjuk kepada orang dan sebagainya, maka tak bolehlah nak hukum. Dia lagi payah kalau dia buat dalam istana, nak pergi ke mana? Dia buat maksiat tu secara tersembunyi. Ada seorang budak tolol. Minta maaf lah sebut budak tolol. Saya kata dia tolol, marah sangat dia. Dah sakit hati pun. Tolol sangat. Dia marah ke ulama-ulama PAH tu hudud. Dia kata Harun Din kaya, Haji Adi tak apalah, kaya, ahli parlimen, memimpin PAH yang cadang bawa tu tak apa, ada gaji belaka. Mereka ni dah kaya, tak mencuri, tak akan kena hudud. Dia kata tak kena hudud ni orang macam aku. Dia kata apa ke benda lah bodoh sangat tu. Dia tanya dia memang nak mencuri ke? Tak, dia kata dah tak apa hang takut. Jadi sesat gitu pasal apa? Kena nak bela orang-orang miskin lah. Sekaligus dia menghina orang miskin. Ingat orang miskin ni kerja curi ke? Lepas tu ada syarat pula kalau dia mencuri. Kalau setakat curi 2 riyal, curi 2 riyal tu di Kelantan tu, tak kenanya hudud 2 riyal. Orang curi 2 riyal ni orang miskin dah lalu. Orang tak ada piti. Yang akan kena tu siapa? Kalau kita baca dalam sejarah Islam, yang akan kena tu ketua kampung dia tu yang akan kena. Pasal apa hak mu ni, apa rakyat mu miskin dah lalu 2 riyal curi, tak tahu buat kerja benda. Dan lantik jadi pengurusi JKK, buat kerja benda. Duk sapu duit pasir, duk sapu duit lombong kan. Jaga duit rakyat. Hak tu yang akan kena dulu. Curi RM2, lepas 2 riyal, sampai 2 tahun penjara. Kalau curi RM5,
tahu lah. Curi 2 riyal 2 tahun, curi 5 riyal tak tahu lah. 5 tahun pula penjara, riyal setahun kan. Ada nak cerita hukum, tololnya hukum manusia ni. Tapi dia kata dia adil. Cik Mok dulu curi 2.5 juta, setahun lebih kena hukum penjara. Hak ni 2 riyal 2 tahun penjara. Adil ke menatang apa? Yang orang UMNO duk pangkah tu macam tu lah. Tak maaf lah, khabar je lah tu terang senang. Jadi hukum Allah banyak sangat nak petikai. Tak adil lah, itulah. Seorang 2 mufti tu satu penyakit juga. Tahu dah ni hukum Allah, tak payah nak petikai lah apa yang Kelantan buat. Buatlah pemurnian pada hukum. Tu baru mufti. Dia nampak sangat politik. Baru Kelantan nak buat, ni tak sesuai, buat apa semua, buat pula sebut secara umum. Pergilah jumpa dengan MB, ulama-ulama di Kelantan. Sedangkan Brunei pakai yang Kelantan, Aceh pun pakai yang Kelantan. Dua negara ni pakai Kelantan punya. Brunei sebelum buat mari Kelantan, ambil enakmen jenayah Kelantan punya. Dia dapat buat dulu. Aceh dia dapat buat dulu sebab dia ada autonomi. Orang Malaysia pula dah. Dok masalah hak petikai tu pula hak bodoh. Maksud saya jahil lah. Tu cakap kasar kan. Dia kawan saya, dia doktor, kawan saya doktor. Ni telefon minta tolong, kata dia rosak dekat dengan Sriwijaya. Saya khabar baikilah sendiri. Dia khabar, Ustaz aku ni doktor, bukan pomeng. Hati nak beritahu begitulah. Kita ni kalau dah jahil, buat cara jahil kan. Anak gitu. Ilmu agama ni, yang mahir dengan ilmu agama ni ulama. Jadi janganlah pula dalam bab agama ni memang nak petikai kepada ulama tu. Dah memang bidang dia reti. Dalam mu ni pomen, cakap bab kereta, orang boleh dengar lah cakap mu. Memang mu dah pomen dah. Doktor, orang boleh dengar cakap dia. Kalau dia sebut bab sakit, bab perubatan, betul lah, moga dia ilmu dia kan. Ni nak petikai tu tak padam. Mu lawyer, mu nak petikai ulama yang susun. Mu siapa? Dia main akal ni tuan-tuan. Iblis ni kes akal. Hak sampai masuk neraka jahanam. Kes akal. Allah suruh sujud pada Nabi Adam. Dia tak nak sujud. Bila tanya dah apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mana boleh sujud? Mu ciptakan aku daripada api, mu ciptakan dia daripada tanah. Dia pakai akal, logik, semata-mata, tanpa iman, tuan-tuan. Lepas tu bila orang beriman, dia akan nampak logik. Dia akan nampak satu logik. Tapi kalau logik tidak berdasarkan pada iman, jadi gitu. Biar orang akan pergi Kelantan zina. Tuan, tak percaya, tak yakin, kan? Jadi soal raja ni tuan-tuan, kita boleh buat apa? Imuniti dia tak pada kerajaan persekutuan. Kita melalui saluran politik, saluran demokrasi, melalui pilihan orang ramai. Kita ada kata pada gitu amal dengan demokrasi. Pas nak buat apa? Nak perang. Saya nak tanya juga sebut tahrir ke apa semua hak duk geger berdoa lalu mengarut ngabang sekali tu. Kata demokrasi ni bukan ya, cara Islam gitu gini tu, hak kita nak laksana hukum tu, dah mau buat apa? Sunnah dah kata perang, perang lah, kena tengok. Duk geger berdoa lalu nipu orang ramai. Perang, tengok, perang lah.
Jadi kita melalui saluran demokrasi. Ada mula bentang di sidang dewan, lulus. Dah lulus lama dah. Ini pindaan yang terkini. Okey, dah lulus. Lepas tu masuklah parlimen pula. Tunggulah parlimen lulus. Enggaklah kalau orang tu dia beriman kepada Allah. Dia setujulah dengan hudud. Kalau dia rasa dia beriman, kalau dia rasa hukum Allah ni baik, dia rasa hukum Allah ni adil, kalau dia yakin bahawa hukum Allah ni boleh menyelesaikan masalah umat, kalau dia rasakan hukum Allah yang boleh mendatangkan maslahah kepada umat, dia yakin begitu. Dia yakin bahawa hukum Allah ni adalah hukum yang maha adil lah. Tak ada hukum yang paling adil. Dia akan sokong. Allah Ta'ala sebut, saya baca ayat tu tadi, jangan orang beriman ni bila dah Allah Ta'ala dah putus dah, dia tak ada pilihan. Dia kita tengok bila kita sebut tak beriman, marah. Ini kerja ustaz, kerja ngapi korang. Kerja ngapi korang. Apa dia kata mukapi dok, Allah Ta'ala dah sebut gitu. Tengok macam mana. Bila dah lulus, barulah itu baru lulus pelaksanaan bak imuniti diraja. Dia ada pindaan lain pula, melibatkan pindaan lain pula. Bukannya senang. Kan senang nak buat. Jadi satu-satulah tuan-tuan. Janganlah tu dah kaedah usul, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Buat apa yang boleh. Itu dalam sidang dewan yang dulu saya cadangkan Kerajaan Negeri Pahang melalui JAIB. Kan nak laksana hudud tu payah dah kata. Payah. Jadikanlah Kuantan ni sebagai bandar nasihat, bandar Islam, bandar nasihat saya kata. Dekat-dekat tempat perdana, di traffic light, isi banner, billboard yang bercorak Islam, nasihat pada rakyat, bab auratnya, bab semayangnya, bab dosa, kalau menutup aurat, mendedahkan aurat. Waktu dekat taman bunga saya cadang buat billboard besar-besar, dosa berzina, keluar dengan bukan mahram, apa semua gitu gini, buat supaya dia takut. Yang main takut juga dengan sebab ada billboard, baru nak sentuh tengok baca. Jangan kan ayat baca. Kat traffic light komplek teruntung, tunggu merah, tengok baca dosa meninggalkan sembahyang, buat besar-besar. Dosa. Dapat ilmu orang tu, dia tunggu situ, mesti dia baca benda depan mata. Baca. Hari-hari dia pergi kerja, lah kali dia ngapa hadis tu. Confirm. Hari-hari dia tengok. Sekurang-kurangnya buatlah benda tu. Kan? Saya sebut. Kata tak ada peruntukan. Tak ada peruntukan semua. Itulah dia. Tuan-tuan kat Sungai Kuantan tu seberang tu kan, Kuantan tu kan, Kuantan tu baru ni banjir kan, huruf K tu Jahannam jatuh beki huruf K tu saja 20,000 tuan-tuan. Kerajaan negeri beki 20,000 huruf K tu, muji huruf K je satu jatuh. Dia ada 7 huruf, jatuh belaka 7 20 kali 7 Jahannam duit rakyat tuan-tuan. 20,000 tu satu huruf K. Ada pula duit nak isi benda hak dari sudut faedah tu kuranglah, bukan kata tak ada faedah langsung kan. Tapi maknanya hak lebih faedah, lebih mendatangkan maslahah pada umat, pada agama. Billboard besar-besar tu, apa semua begitu begini, bangunan yang tinggi-tinggi tu. Buat nasihat tentang apa? Tentang hudud, tentang itu, tentang tuan-tuan, kalau
Kita ni an-nazratu taz'u fi qalbi syahwatan. Benda ni kalau tengok sokmo ni masuk dalam hati. Ini Nabi pesan dah. Tengok sokmo masuk dalam hati. Macam tuan lah. Dengar sokmo, mari tu mula bapak amnonya. Dengar sokmo, tuan-tuan cair habis. Waktu dia awal-awal ke, jangan pergi surah tu, start pah lah ke. Kita awal-awal lagi. Stop gitu. Dewan pun pernah ada seorang kiraayat minta Jabatan Agama Islam ambil tindakan. Sebab ustaz-ustaz yang kuliah ni kata kempen parti-parti tertentu. Dia kata gitu. Dah ustaz. Memang dia sebut ustaz pas lah. Memang banyak gitulah. Nak keluar dia memang ustaz. Dia reti agama. Bila dia reti agama, mesti ada sokong pas. Dah. Dia marah. Itulah. Time makan tu saya kata dah. Popokmu malah pergi sejik apa. Popokmu malah pergi sejik. Ustaz pun tambah ngajar apa. Kalau ngajar pun orang tambah pergi. Kabar gitu ya dia. Memang betul. Cakaplah dia ustaz dia mari dia ngajar saya ni UMNO dia kata. Dia dah ada. Kejap lagi orang buka pintu pun lagi. Apa dia nak dengar? Hak tu dia tak aruk hak tu. Jadi itulah kaedah dia. Sebab tu saya pergi mana-mana senang je kata. Nak cari opas senang. Saya sebut kat YB tu. Saya pergi mana-mana saya cari opas senang ya. Mana? Saya pergi masjid, saya pergi surau. Saya pergi masjid surau, opas laka lah tu. Mudah nak cari. Orang yang cinta pada agama, dia akan sokong apa sahaja perkara yang berkaitan dengan agama, termasuk parti politik. Orang yang cinta pada agama. Adalah seorang dua kan, biasalah. Mana gitu. Jadi susah apa? Pergi cari je lah. Cari masjid. Masjid jumpa lalu buat kita. So duduk gaduh apa? Mampu buat ni pergi masjid pun. Puakmu buat fanfare. Boleh tengok puakmu pula. Ramai kata tak ada ke? Ada seorang dua gitulah kan. Tapi seorang dua tu pun kata tebang-tebang awak juga. Kampung saya tu dulu kuat lah kan. Bila dah kuliah awak belaka lah. Orang ni dia kaedah dia an-nazratu taz'u fi qalbi syahwatan. Kalau dia dengar sokmo, insya-Allah hati dia akan jadi suka. Itulah kita duduk dalam agama ni, nak suruh hati kita ni cinta pada Allah, cinta pada agama, kena kita ada telinga lah. Dengar sokmo, lama-lama kita akan jadi cinta pada agama. Itu kaedah dia. Faham? Kita tak lawan, tak mujahadah, lawan nafsu kita, cuci. Lepas tu ada syarat pula, mesti dengan penuh keikhlasan. Datang dengan kuliah ilmu, ikhlas. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah memang niat gitu, niat nak jadi SB, nak tukang tulis, tak jadi apa kok. Biasa lah. Lepas tu ada tukang tulis, habis bencin, jadi tukang tulis juga. Habis bencin. Ada hak dia mari masa kerja tukang tulis, tapi dah niat dia kerana Allah, habis tu dia bantu kita, bantu Islam. Ada hak pasien gitu. Atas niat dia pula Allah Ta'ala bagilah. Jadi rasa cukup dah sekadar tu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita. Jadi saya kira kita pakat faham lah ke dah tentang hudud tu tadi. Saya cuma ambil yang kekeliruan sahaja. Jadi jangan ada lagi lah duduk keliru, bengong untuk pasal-pasal apa orang minum daun ketung. Bengong tahu benda. Ada dah sebut dah. Ni hukum Allah Ta'ala ni. Kalau hak manusia, hak berok, kencing,
isap gula garam, apa semua tu, hak tu kita boleh percaya. Kenapa Allah Ta'ala kita tak boleh percaya? Pelik manusia. Dah lah tu undang-undang hak sekarang ni, hak laksana tu kafir lu tu buat tau. Kafir musyrik tu. Kafir buat tau. Kafir hak benci ke Islam tu buat hukum, kita boleh percaya pula. Hak Allah Ta'ala Maha Pengasih, penyayang pada hamba-hamba dia. Kita tak percaya. Saya pun tak reti. Sebab tu kadang mulut dia kasar, kata tolong, marah. Tapi tolonglah tu. Orang tak boleh nak mikir benda gitu. Dah datangkan kau payah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi